Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur alaina min azaini rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hadhil majlis kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin muslimat dan Allah yang dimuliakan, maka di syurga yang dinantikan, ahli zikir yang dirindukan, tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan, perempuan, bapa-bapa, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi, yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ya, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan izin dan limpahnya dapat kita bersama-sama lagi berada dalam majlis ilmu ataupun Raudatul Jannah ataupun majlis zikir, dan lebih-lebih lagi kita beruntung kerana kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan hari ini adalah tanggal 17 Ramadan yang dikenali dengan Nuzulul Quran ataupun peristiwa diturunkan oleh Allah SWT wahyu yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 ke 41 tahun di sebuah gua yang namanya Gua Hira, Jabal Nur. Ya, yang bercahaya yang jaraknya lebih kurang 6 km dari Mekah Al-Mukarramah. Dan Quran itu diturunkan selama 23 tahun untuk mentarbiah, mendidik dan memberi pengajaran dan panduan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu setengah-setengah negeri, tuan-tuan, mereka mengambil cuti umum pada 17 Ramadan. Contoh di Selangor, Negeri Sembilan, di Allahumma salli Muhammad, di Kuala Lumpur, mereka tak ambil awal Ramadan. Kita Melaka, Johor ambil awal Ramadan, awal Ramadan cuti. Sebab itu 17 hari bulan tidak diambil sebagai
hari pelepasan awam, hari cuti umum. Sebab itu mereka mengambil kerana mengingati peristiwa yang besar berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Al-Quran itu imaman, imamah, sebagai satu tanda ikutan, panduan dan guideline supaya kita boleh tadabbur Al-Quran. Dan Al-Quran itu signifikan, tak boleh dipisahkan dengan Ramadan. Itu Allah SWT mengatakan dalam Suratul Baqarah ayat 185. Ya Allah Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Pada dalam bulan Ramadan itu Allah mention, Allah beritahu secara jelas bahawa Ramadan dengan Al-Quran tidak boleh dipisahkan. Ya, sebab itu Allah SWT kata Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan itu allazi unzila fihi al-Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Sebab itu keistimewaan Ramadan menggantikan daripada nuzulul Quran, Allah menurunkan Lailatul Qadar. Ya. Menurunkan Lailatul Qadar. Ya, kalau Al-Quran tu dah selama 23 tahun dah watamat sekadar itu. Wafatnya Rasulullah, sebelum wafat itu maka itulah ayat terakhir semasa haji wada' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada pertikaian antara ulama-ulama tafsir, ayat-ayat yang terakhir itu antara al-yauma akmaltu lakum, ataupun ada lagi ayat yang lain. Tetapi itu tak menjadi persoalan. Yang maknanya Al-Quran itu sekadar sepanjang 23 tahun diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panduan kepada umat-umatnya sehingga hari ini. Dan Al-Quran itu salah satu daripada mukjiz ataupun suatu tanda-tanda kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar datang daripada Allah Rabbul Jalil. Kemudian selain daripada itu, Allah memberikan satu keistimewaan kepada umat Muhammad yang tidak diberikan kepada umat yang lain, iaitu Lailatul Qadar. Itu apabila bermula malam yang ke-16 sehinggalah malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, maka disunatkan kita selepas witir yang terakhir, iaitu witir yang single ataupun yang satu, diiringi dengan doa kunut. Dari samping itu, jangan lupa untuk kita berdoa. Berdoa untuk memperolehi Lailatul Qadar. Apa doanya? Allahumma rzuqna. Ya Allah, Engkau sampaikan, Engkau kurniakan kepada kami, Engkau mudahkan kami, Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah, Kau temukan kami, Kau jumpakan kami, Engkau murahkan kami untuk memperolehi Lailatul Qadar. Fi hazihi sanah, pada tahun ini. Wa fi kulli sanah, dan kalau boleh setiap tahun yang diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Jadi jangan lupa. Mungkin ada orang terlupa nak doa, dia selalu baca doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu juga antara warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang boleh kita amalkan. Tetapi jangan lupa juga untuk doa. Selain daripada itu, jangan lupa untuk kita minta bebas dari api neraka. Apa doanya? Allahumma ja'alna. Ya Allah, jadikanlah Ramadan yang kami lalu ini
Ya, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya, Allahumma ja'alna, itu kalau kita jamak lah. Kalau kita sendiri, Allahumma ja'alni. Ya, Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah Ramadanku ini utaqaika, yang membebaskan kita dari api neraka. Ya, yang membebaskan kita dari api neraka. Kerana kita ini memang dikira banduan di sisi Allah SWT. Apa Ustaz cakap ni banduan pula? Sebab kita belum confirm dijamin untuk syurga. Ya. Kalau kita melihat di atas kehidupan kita seharian, sehingga hari ini, dengan dosa-dosa yang kita lakukan, yang masih lagi belum sempat untuk kita mohon ampun kepada Allah SWT. Maka, kalaulah dengan dosa yang kita bawa, sekiranya ajal kita menjelma, memanglah kedudukan kita di sisi Allah adalah neraka. Bukan kita minta neraka. Kita pun tak nak neraka, tuan-tuan. Tapi dengan dosa yang ada, dengan amalan kita yang kiput, sikit-sikit. Ni harap Ramadan je lah nampak alhamdulillah adalah peningkatan sedikit. Itu pun awal-awal je, bukan main semangat. Ini dah masuk pertengahan dah ni. Pertengahan. Saya awal-awal semayang kat sini lah, tarawih. Alhamdulillah. Semua tengok belakang. Ustaz ada ceramah ke? Tak ada. Saya saja je. Datang, duduk duduk belakang-belakang, relax. Bukan nak tu. Kalau depan kan nanti nampak ni lain macam dia kata. Bukan nak ngilat. Tak ada je. Saja duduk belakang. Ustaz ada. Yalah Ustaz ada. Mana-mana pun ada tak je. Kebetulan tak ada kuliah, saya datang. Alhamdulillah sampai belakang. Ini sampai belakang. Itu yang Piramli kata dalam ada 4 macam masalah. Itu cerita Nujum 4 Belalang lah. Tapi telah diadaptasi kepada sekarang, bukan nikah punya jawapan. Yang pertama dia kata apa? Ada satu masalah, satu banyak-banyak. Kan? 2 sikit-sikit. 3 jarang-jarang. 4 kadang-kadang. Itu soalan dia. Apakah ia? Maka ketika Nujum 4 Belalang, ketika itu dia jawab nikah. Tapi sekarang soal tukar. Satu minggu pertama banyak-banyak. Minggu kedua sikit-sikit. Minggu ketiga jarang-jarang. Minggu keempat kadang-kadang. Itulah tarawih. Tarawih. Minggu pertama banyak. Masya-Allah, ramai. Minggu kedua sudah sikit. Sudah kurang. Tapi bukan masjid ni. Faham tak? Kau lebih kurang juga. Okey. Dia kata minggu ketiga. Ini nak masuk minggu ketiga dah ni. Nak masuk minggu ketiga. Tengoklah. Dah jarang-jarang. Jangan-jangan. Sebab apa? Mereka dah nampak suasana lain. Dah seperti Ramadan nak dilupakan. Seperti Ramadan nak dilupakan. Saya cukup menyampah dengar pergi ke kedai ke mana bunyi lagu raya. Saya cukup menyampah. Seolah-olah dia nak hambat Ramadan. Nak hambat Ramadan. Sedangkan Ramadan tak selesai lagi. Banyak perkara-perkara yang nak kita kutip dalam Ramadan itu. Jadi tuan-tuan jangan fokus dalam bab raya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi SAW dalam hadisnya, setiap malam Allah nak bebaskan hamba-Nya antara 60 ke 70 ribu orang yang berdosa dari api neraka.
Sebab itu Nabi SAW menggalakkan kita pada Ramadan ini memperbanyakkan istighfar. Memperbanyakkan membaca Al-Quran. Memperbanyakkan amalan-amalan tatawu ataupun nawafil yang boleh menyebabkan kita dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada masjid, dekatkan diri kepada masalah orang ramai. Ya, ini jamaah. Ini yang ramai kita tinggal. Tuan-tuan, kita kalau pergi bazar Ramadan ramai. Kalau kita pergi dekat apa nama tempat orang panggil apa? Yang malam-malam ni, jual-jual ni apa ni? Bazar. Bazar uptown ramai. Masjid dah kurang. Kenapa begitu? Saya pun tak faham. Bukan tidak dijelaskan. Kadang-kadang dalam ceramah, dalam tazkirah, dalam kuliah, ramai ustaz nak mengingatkan. Jangan kita lupa untuk mengisikan ruang-ruang tersebut dengan amalan-amalan yang boleh menyebabkan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW mengatakan jangan kita tinggal pertama iaitu talil Quran. Jangan tinggal baca Quran. Kerana Al-Quran dengan Ramadan tidak boleh dipisahkan. Bacalah. Kalau Imam Syafi'i sehari Allahumma salli sayyidina Muhammad sehari boleh khatam. Tapi kita tidak sampai peringkat tu. Tak nak mengapa. Syarat khatam itu bukan wajib. Tuan-tuan, syarat khatam itu bukan wajib. Tapi syarat untuk kita nak mengisi Ramadan agar senarai kita ini terlepas dari api neraka. Maka jangan tinggal amalan membaca Al-Quran. Sebab itu nuzul Quran itu mengingati sempurna. Supaya kita menjadikan diri kita ini, Al-Quran itu sentiasa bermain dengan kita. Sentiasa kita dating dengan Al-Quran. Tahu tuan-tuan dating? Couple. Tahu? Oh, dah lama tak dating, Ustaz. Lupa. Kita dating dululah dating. Masa kita mula-mula nak kenal makcik kita. Pantang boleh nak jumpa lah. Kita cakap, ada dulu sebelum kahwin diorang panggil kita apa Pak? Sebelum kahwin lah mak haji kahwin panggil kita siapa? Yalah dating tak panggil kita laki-laki ni. Yang perempuan panggil kita apa? Bergegel. Gegel sekarang. Dulu. Dia panggil kita apa? Kanda. Iya ke? Dia panggil kanda ke? Yalah tak kisahlah apa juga panggilan lah. Wah, dia katanya. Kita nak, I nak jumpa you lah. Kan? Bila mak haji, sebelum kita nikah dulu je kan? Sekarang mana ada dating tuan-tuan? Lemah kata. Kan ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekarang ni naik cemoy lah nak dating pun tak ada dah dengan mak haji kita dah. Sekarang tengok Ji mana? Kat bazar kau jumpa kan? Ji mana? Dia tunggu dalam kereta. Mak haji duduk jalan buat sa'i. Tahu sa'i? Dia dekat bazar tu mak haji buat sa'i. Abang haji duduk. Tak ada nak dating dah. Tak kuasa dia kata. Awak beli lah. Dia kata maknanya dah tak berapa lah. Tak berapa ngam lah kata orang tu. Dating. Talil Quran. Kata Nabi SAW. Dalam Ramadan ini tuan-tuan, jangan tinggal Al-Quran. Pada satu peristiwa Nabi SAW. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat Nabi SAW memberitahu kepada Nabi SAW. Sesungguhnya aku mampu melakukan
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sehari semalam untuk khatam. Aku boleh baca Quran sehari semalam, boleh khatam. Dia kata, saya boleh lebih daripada itu. Nabi kata, jangan. Jangan. Ikutlah kemampuan kamu. Kalau suruh lebih daripada itu pun saya mampu. Kesungguhan dia. Tapi Nabi kata, tak perlu sampai begitu. Kalau tuan-tuan nak satu hari satu khatam, jawabnya tak pergi mana lah. Nak kacau bubur lambuk pun tak dan lah. Nak khatam dengan satu hari satu malam. Tak apa. Tak seperlunya. Kalau boleh sebulan ni, Ramadan ni, khatam, Alhamdulillah. Kalau tak boleh, tak apalah. Berapa yang boleh kita baca. Kalau kita tadarus ni tuan-tuan, tadarus ni jama'i. Khatam jama'i namanya. Bukan khatam individu. Sebab bila tadarus, kita ada 10 orang. Seorang baca dua muka je. Baca, habis, sambung. Betul je? Yang khatam kan? Yang kita buat grup khatam, yang grup tadarus, betul tak? Seorang satu muka, habis, orang sebelah basuh, sama pusing, habis satu juzuk. Itu pun bagus juga. Tadarus. Tadarus ni maknanya seorang baca, yang lain dengar. Bukan terderas. Pederas, masing-masing baca. Maknanya kena ada penyemakan. Itu baca Quran. Sebab walaupun kita dah biasa dengan Quran, tetapi kadang-kadang ada juga kesilapan. Maka yang lain mendengar, kena betulkan. Perbaiki, moga bacaan kita tepat, tartil dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak pandai baca Quran tu, Ustaz. Tak apa, dengar. Dengar orang yang membaca Al-Quran. Itu dia. Ini dia. Banyakkan baca Quran. Wa tilawatul Quran. Nabi SAW mengatakan, antara perkara yang boleh menyelamatkan kita dari azab api neraka, yang boleh membebaskan kita dari api neraka, memperbanyakkan Al-Quran. Khairukum ta'allamul Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dia kata, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu pada akhirat nanti datang kepadanya syafi'an wa ashabi. Dia akan membantu kita, memberikan pertolongan dan juga menjadi sahabat. Sebab itu setengah-setengah ulama tuan-tuan, hadis Nabi SAW mengatakan, banyakkanlah kita sentiasa berdating dengan Al-Quran, sentiasa berapat, berhubung rapat dengan Al-Quran sepanjang masa. Bukan sahaja ketika bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan tidak memegang ataupun tidak memberikan tumpuan kepada Al-Quran, amat-amat rugilah. Amat rugi. Sebab waktu untuk kita berada dengan Al-Quran ni terlalu masa yang banyak. Tuan-tuan, contoh lepas kita habis kuliah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tak ada benda yang kita nak buat. Kalau tak Ramadan, mungkin kita pergi kedai, ngeteh, berborak dengan kawan-kawan. Ini nak pergi kedai pun tutup. Ini Jadi, apa lagi? Carilah Al-Quran. Kadang-kadang kita ni buat WhatsApp, buat Instagram, TikTok, rajin kita buka. Rajin kita. Jadi Al-Quran. Itu di antara ciri-ciri yang Allah Ta'ala boleh menyelamatkan kita dari api neraka. Itu dia. Jadi Al-Quran ni tuan-tuan, menjadi pelindung, menjadi penolong, menjadi teman rakan kita. Talil Quran, itu antara perkara. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, syurga akan merindui orang yang sentiasa mendampingkan diri dengan Al-Quran. Syurga akan berhias,
syurga akan menunggu, syurga akan memanggil-manggil kita apabila kita sentiasa rapat dengan Al-Quran. Sebab itu saya kata dating dengan Al-Quran. Ini dia antara ya. Kerana pada bulan ini Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Hudan linnas, yang mana dengan Al-Quran itu selain kita baca, kita tadabbur. Apa tadabbur? Ambil pengajaran dan kita belajar daripada Al-Quran itu yang boleh menyebabkan kita selamat dari unsur-unsur mazmumah. Perkara-perkara yang buruk dan keji. Sebab itu belajar. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha bila ditanya kepada Nabi, bagaimana akhlak Nabi? Aisyah kata, khuluqul Quran. Bagaimana perangai, kisah, perilaku Nabi? Iaitu kamu tengok Al-Quran. Kerana Al-Quran itulah keperbianan Nabi SAW. Ya, ini banyak kan? Itu yang pertama. Ya, yang pertama. Ya, kita banyakkan Al-Quran, tuan-tuan, bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, kemudian apa dia? Kemudian Nabi SAW mengatakan, dia kata, wa hifzul lisan, hendaklah kita menjaga perkataan-perkataan sebutan kita. Ya, dalam Ramadan ni tuan-tuan, kalau boleh perkataan-perkataan yang baik-baik kita kena ucap. Qaulu khair aw liyasmut. Katakan yang baik-baik. Ya, cuba ucapkan. Ya, Ramadan Karim, Ramadan Al-Mubarak. Dia kata moga-moga kita mendapat syurga, moga-moga kita mendapat rahmat, moga-moga kita mendapat keberkatan. Dan perkataan yang paling baik iaitu istighfar. Memperbanyakkan istighfar. Ya. Ini kita lah kadang-kadang terlupa. Memperbanyakkan istighfar. Ya, memperbanyakkan berjemaah, ya, memperbanyakkan berjemaah. Ya, lebih-lebih lagi dalam kita mencapai Lailatul Qadar. Ya, ini dia. Cakap yang baik. Tegur, nasihat, ya, ingatkan manusia untuk menjadi baik. Sebab itu Nabi SAW ya, menjadikan hidup dia dalam sifat, ya, sepanjang hidup dia, iaitu sifatnya, iaitu halim. Halim. Ini kita belajar. Dalam Ramadan ini menjadi sifat halim. Apa dia halim? Ini mudah maafkan, sentiasa berlemah lembut, memberi nasihat, sentiasa mendengar nasihat, sentiasa mengajak manusia kepada kebaikan, melihat kemungkaran, menegur supaya kemungkaran itu tidak berkekalan dan berleluasa. Tegur, ingatkan, ya, ingatkan. Ini berpuasa. Sebab itu Nabi SAW mengatakan as-saumul junnah. Ya, as-saumul junnah. Puasa itu adalah perisai. Protection, pendinding. Ya. Kalaulah kita puasa masih buas lagi, kalau kita berpuasa masih lagi sifat-sifat keburukan masih kekal kepada kita, masih kita lekat lagi sifat itu, maka kita adalah puasa seperti puasanya ular. Lain macam bunyi dia. Puasanya ular. Tuan-tuan, fizikal ular, ini kita nak tengok puasa kita ni. Kita nak semak. Ya? Puasanya ular akan melalui proses berlapar. Proses lapar untuk dia salin kulit. Dia tak boleh dalam keadaan kenyang, dia tukar kulit. Dan tukar kulit itu menyebabkan tumbesaran dia dan perubahan kepada fizikal ular. Tak kira ular apa lah. Ini konsep ular. Kalau saya salah, tolong betulkan siapa yang belajar sains. Cikgu Ini ramai cikgu ni sains-sains ni. Ular. Fizikal tu, ular biologi ni. Maknanya, dia akan melalui proses berlapar yang agak lama.
Kalau tak silap saya dalam seminggu lebih kurang. Kalau saya salah tolong betulkan. Ini bukan bidang saya. Cuma saya nak ambil tamsil tentang proses ular dia. Dia akan mengubah, dia akan menyalin kulit dia. Dalam masa lapar yang panjang, dia akan mengubah. Kulit yang lama, dia buang, dia akan dapat kulit yang baru. Sebelum tu dia akan faham. Apa nama, ayam ke, tikus ke, dia akan jadi binatang yang buas. Ni ular Sebelum dia, bila dia tak lapar, dia tak, kulitnya dah cantik, sebelum sebelum dia bersalin kulit, dia akan makan bagi kenyang. Sebab itu bila kita tengok orang yang bila kekenyangan ni, orang panggil macam ular tak? Betul je Kita pun lebih kurang juga tu. Kan? Bila buka kan, melengkau. Macam ular juga tak? Sudah ustaz ni. Nak nyamakan kita dengan ular pula. Tak ada lah. Kalau kita makan macam ular lah, tak sedar diri. Faham tak je? Baik. Dia akan proses lama untuk dia. Maka dia pun puasa. Puasa ni maknanya dia berlapar lah. Lapar sehingga dia salin kulit. Dia akan, bila dia dah dalam keadaan salin kulit, dia lapar, maka proses pertukaran, transform daripada kulit lama kepada kulit baru akan berlaku. Apabila berlaku dah salin kulit itu, dia akan lapar balik, dia akan cari makan. Faham ya? Jadi ular ni bila dah salin kulit, dia akan baham balik. Dia akan makan sekuat-kuatnya. Dia akan makan mana mangsa-mangsa yang boleh untuk mengisi perut dia. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita berpuasa, hanya tahan lapar, lepas lapar nanti, lepas habis Ramadan, kita buas balik macam lama. Maka kita tak ubah seperti puasanya ular. Maknanya tak ada perubahan. Maka makin ganas, selepas dia tukar kulit, makin ganas, makin dia buat kebuasan itu masih berkekalan. Maka kalaulah kita puasa, sebelum puasa kita buas, tengah puasa kita sedang elok, lepas puasa lagi buas, maka lebih kurang ular. Jadilah puasanya seperti ulat. Tahu ulat? Ulat ni tuan-tuan, sebelum dia dalam waktu dia jadi ulat, dia memang kerja makan aja. Kalau duduk dekat pokok tu, habis togel pokok tu. Dia togel makan habis semua. Ulat. Tuan-tuan, ulat dia tak ada kerja lain. Dia kerja memang kuat makan. Kita ni boleh kurang gitulah mungkin. Bab kuat makan ni ada harapan. Macam ulat ke macam apa je Tapi satu peringkat, apabila ulat ini dah sampai masuk ke kepompong, dia dah masuk kepada peringkat kepompong, dia akan melalui proses puasa yang panjang. Faham ni kalau ini dia jadi buas. Apabila dah kepompong sampai satu peringkat, dia tukar wajah dari ulat kepada, namanya dah bertukar. Ulat kepada rama. Betul Ulat, dia dah jadi kepompong, dia lapar tu. Dia mana dia makan? Waktu masuk dalam kepompong, dia makan tak? Tak ada, dia berlapar. Dia puasa lah tu. Puasa. Ulat puasa. Walaupun peribahasa Melayu kata, ulat dalam batu boleh hidup. Sebab dia jadi kepompong, dia tak makan ni. Kita kalau duduk dalam batu, mati. Okey, baik. Apabila dia dah sampai ke kepompong, satu ketika dia akan pecah kepompong tu. Dalam proses dia berpuasa, dia keluar. Jadi rama-rama. Bertukar dari bentuk ulat kepada rama-rama. Berubah, transform. Dan apabila jadi rama-rama, dia dah tak buas macam sebelum dia jadi ulat. Masa ketika dia jadi ulat. Masa dia jadi ulat, dia membaham habis semua. Pokok, apa semua. Tetapi apabila dia keluar menjadi rama-rama, dia sudah tukar perangai dia. Tidak sebuas
ketika dia jadi ulat. Ya, apabila jadi rama-rama, dia cari madu, dia minum minuman yang menyegarkan, perangai dia pun tak sebuas ulat. Maka kalau boleh, kita jadi puasa kita seperti puasa ulat. Selepas Ramadan, kita jadi rama-rama. Yang mana sifat kita, perangai kita, akhlak kita, kepribadian kita lebih baik daripada sebelumnya. Ini yang kita nak. Sebab itu, jadi orang yang halim, yang mudah memaafkan, jadi orang yang sentiasa toleransi dengan orang, sentiasa ya membantu orang, ya. Ini antara yang Nabi ajar supaya kita jadi orang halim. Sebab itu kita kena majalisatus salih, duduk dengan orang yang baik-baik. Bulan-bulan Ramadan ni tuan-tuan kena cari orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik itu di dalam masjid, majlis-majlis ilmu, duduk taqarrub, tempat-tempat majlis ta'aruf, dan sebagainya. Cari majlis itu, tadarus dan sebagainya. Kemudian, itu dia. Sifat yang patut kita ada. Yang kedua, sifat yang patut kita ada iaitu as-sahaun. Apa dia? Iaitu sifat pemurah. Antara hal lain hadis Nabi SAW yang Allah kata syurga meridui 4 golongan. Yang pertama tadi talil Quran, yang kedua hafizul lisan, yang ini yang menjaga perkataan, perangai, tingkah laku. Yang ketiga dia kata wa at'imul ji'an. Maknanya sifat saha, pemurah, dermawan, mudah memberi, kurang mengambil. Jadi tuan-tuan, jadi sepanjang Ramadan ini orang yang rajin memberi, kurang mengambil. Bukan tak ngambil juga. Tapi jangan banyak mengambil, kurang memberi. Ini antara perkara yang Nabi ajar. Sahaun. Apa dia? Dia ini sentiasa memberi makan kepada orang yang memerlukan makanan. Khusus dalam Ramadan, semua orang memerlukan makan. Semua orang memerlukan makanan. Sebab semua orang berlapar. Dan orang memerlukan makan. Tak kiralah dia kaya atau miskin. Bila sampai waktu maghrib, semua nak makan. Sama, taraf. Miskin atau kaya. Sebab itu puasa ini mengingatkan kita kepada orang yang kurang bernasib baik. Bagaimana kita merasai, menjiwai orang yang tiada makanan. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab itu, orang yang rajin memberi makan kepada orang yang memerlukan makan. Iaitu orang yang lapar. Ji'an. Orang yang lapar. Jadi puasa ni memang Allah memberikan rasa lapar. Ada pada diri seseorang yang berpuasa. Mesti ada lapar. Walaupun dia steady dah. Hari ni dah 17 Ustaz, steady. Walaupun steady tapi tetap ada rasa lapar. Dan lapar kita itu wajib kita tahan sehingga masa-masa yang tertentu. Sehingga masa-masa yang tertentu. Sehingga waktu maghrib. Sebab itu bulan Ramadan ni semua orang menunggu waktu maghrib. Sebelum ni maghrib menunggu kita. Tapi bila Ramadan kita akan menunggu maghrib. Jadi tuan-tuan, kita banyak memberi makan kepada orang yang berbuka. Kerana Nabi SAW mengatakan, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka akan mendapat pahala berapa ramai orang yang berbuka tanpa mengurangkan pahalanya. Tuan-tuan, tuan-tuan bagilah makan pusat anak yatim ke, tahfiz ke, mana-mana persatuan ke, ataupun tak kira siapa-siapalah. Sama ada dia kaya atau miskin, bagi je makan.
Sebab walau Ramadan ini kita tak tahu pahala individu seseorang. Ya tuan-tuan misal katalah saya bagi kepada Haji. 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 Hari tu Allah Ta'ala beri pahala 70,000. 70,000 pahala. Dengan puasa dia. Dengan puasa dia. Saya punya pahala mungkin 10 aja. 10 markah. Haji pahalanya 70,000. Itu dari sisi Allah. Kita tak tahu berapa dia punya jumlah. Kita tak tahu. Kita membagilah haji, ini karipap. Contoh. Di karipap ni buat buka puasa. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita bagi makanan kepada orang yang berbuka ni, tuan-tuan kena beritahu, tuan, ini buat buka puasa. Jangan ambil ambil cakap kena sebut sikit sebut sikit. Kalau kita bagi kurma ke, kita bagi kuih ke, ni ni buat buka puasa. Walaupun memang dia akan buka puasa, tapi kita nak kasatkan supaya apa yang kita beri itu makan untuk waktu berbuka. Tak ada orang dia dapat, tetapi dia tak makan, dia simpan dulu. Itu dah rugi sikit, walaupun dia akan makan. Kita nak waktu dia berbuka. Balik kepada cerita saya. Haji mungkin pahalanya hari itu 70,000 Allah Ta'ala bagi. Saya 10. Oleh kerana saya bagi karipap sebiji ke Haji. Haji pun makan. Haji makan. 70,000 Haji dapat pahala. Haji makan kuih karipap yang saya bagi. Saya dapat 70,000 juga. Dan campur dengan 10 yang saya. Maknanya Haji dapat 70. Saya dapat 70. Campur saya lagi 10. Maknanya 70-10. 70, macam mana sebut? 70,000 10. Betul lah. Maknanya Haji dapat 70. Saya dapat 70,000 10. Campur saya punya pahala dengan pahala yang orang tadi tu. Sedangkan pahalanya tak banyak, saya tak dapat, saya tak ada. Tapi saya bagi orang kerana orang tu pahalanya banyak. Kita tak tahu berapa pahala banyak, betul Haji? Tak tahu. Jangan saya tengok, ni Haji ni mungkin banyak kot. Bagi. Ini sikit tak nak bagi. Tak. Bagi mana sama. Selagi mana orang yang makan walaupun hanya sekeping roti ataupun sebiji tamar, maka pahalanya boleh bagi orang yang memberi. Dan tidak mengurangkan orang yang memberi dan juga orang yang memakan. Faham Ji? Rajin. Dekat masjid ni ada buat buka puasa tak Ji? Ada. Ramai tak? Tak ramai belah-belah. Belah-belah. Ada orang taja? Tak ada. Bawa sendiri tak? Bawa masjid yang sediakan lah. Masjid dapat pahala tak? Haji ke pasal keluarkan peruntukan daripada tuan-tuan derma lah. Okey, tak apalah. Kalau ada tu tuan-tuan bagilah. Bukan nak banyak. Bukan mesti banyak. Berapa belah-belah je. Adalah sampai 20 tak sampai. Itu ke maksimum lah 20 tak. Alah 15 lah 15 lah. Tak sampai juga. Lebih kurang lah. Dia tengok waktu lah je bubuh 15. Bagilah 15 biji kuih. Tahu. Ataupun bagilah mi satu bungkus saja mi dalam portion yang untuk orang buka puasa ni bukan untuk melantak, saya tahu. Dia cuma nak bunyi azan je. Raikanlah. Tuan-tuan kita bagilah. Bukan ramai pun. Manalah tahu yang ramai-ramai itu antaranya Allah Ta'ala mustajab doa dia. Kita pun dapat mustajab doa dengan sebab orang makan makanan yang kita bagi. Tuan yang masjid bagilah. Kita ni kata, suruh masjid tak bagi. Ada peruntukan. Peruntukan ni biarlah peruntukan. Faham tak Ji? Kita ambil peluang. Boleh Ji? Boleh? Hormat Ji? Buat bubur cacar tu, hantar ke masjid semangkuk je. Semangkuk je. Walaupun yang masjid cakap, semangkuk aja. Biarkan dia cakap. Tapi kita dapat, dia jadi sesudu, kita dapat pahala sebanyak mana orang makan. Walaupun semangkuk aja Ada Alhamdulillah. Harap-harap lepas ni lebih-lebih lah. Tapi jangan sampai banyak sangat sampai orang tak boleh makan. Nanti kan kita dengar azan je, sembahyang tak dengar orang. Tapi di sini insya-Allah lah azan dengar, sembahyang pun dengar. Ada dia lupa sembahyang. Mana ni
Masjid pun sembahyang pukul 8 suku. Tu kacau. Contohlah kan. Tapi tak adalah insya-Allah. Jadi tuan-tuan, siapa nak buat buka puasa di masjid, silakan. Kalau tempat-tempat lain tuan-tuan, di masjid surau ni, masya-Allah, ramai orang taja. Tapi sayang orang kita dia suka taja moreh. Taja moreh. Taja moreh ni bukan tak bagus. Tapi pahalanya tak sebesar menaja buka puasa. Tuan naja moreh. Tapi sini tak ada moreh je. Bagus. Saya suka tak ada moreh. Susah, pening dengan TJK. Nak ngemas lagi satu hal. Jadi kau, yang siapa yang ni tajalah. Sahur pun kalau tak taja pun tak berapa sangat lah. Bukan tak boleh. Tapi yang terbaik ialah menaja buka puasa. Buat giliran lah. Minggu ni, hari ni, besok, siapa dan sebagainya. Tanya dulu. Boleh. Tak ada pergi hantar mana-mana lah. Hantar mana-mana. Buatlah bihun 2-3 bungkus. Hantarlah pusat-pusat yang ada anak yatim, ada pusat-pusat pengajian dan sebagainya. Hantar je lah. InsyaAllah orang terima semua. Ini. Antara iaitu sahak orang yang pemurah. Dan perbanyakkan sedekah. Perbanyakkan memberi infak kepada orang. Terutama dalam kita membayar zakat, membayar fitrah, dan juga membayar fidyah dan sebagainya. Berilah yang lebih. Beri yang lebih. Jangan kurang. Beri yang lebih. Ini antara buah fitrah ni tuan-tuan. Ni nak tegur sikit lah tuan-tuan ni. Saya tak tahulah tuan-tuan makan beras hancur 10% lagi ke? Ada lagi orang makan beras persen 10% lagi? Beras hancur? Ada? Yang itu bayar RM7 lah. Itu bayar RM7 fitrah seorang. Faham je? Kita ni bayar fitrah pun nak ambil yang murah. Kurang asam betul lah. Kadang-kadang geram juga. Abang Haji, Abang Haji. Dia ada 3 step. RM7, RM14, RM21. Saya baru ni saya jumpa dengan Amil. 21 dah habis Ustaz. Sebab dia bagi satu kupon yang banyak RM7. Betul cikgu? Kalau boleh tuan-tuan, memanglah dia ada 3 kategori. Tuan-tuan, maaf saya cakap lah. Tuan-tuan baju raya tuan pun lebih mahal daripada bayar RM7 lah. Tuan tempah kuih raya tu pun, lemang pun RM13 sebatang. RM13 sebatang. Beli sampai 10. Bayar fitrah RM7. Selekeh betul lah. Bukan tak sah bayar 7. Sah. Sebab telah ditentukan oleh jabatan, paling minimum RM7. Tapi tuan-tuan, tuan makan sedap-sedap. Hari-hari makan lengseng. Hari-hari makan nasi mandi. Time bayar fitrah RM7. Faham tak? Bagilah lebih. Memang RM7 tu dah sah untuk bayar fitrah. Tapi bagi lebih. Faham tak Ji? Bayarlah yang RM14 ataupun berapa ringgit? 21. Saya 10 orang anak Ustaz. Biarlah 10 orang anak. Bayar 21. 10 orang anak kali 21. 210 setahun. Bukan 200. 210. Langsi dia lebih mahal daripada bayar fitrah. Haji, langsi berapa ribu? Boleh pula beli langsi. Bayar fitrah 210. Menjerit dengar Bagilah. Haji Haji yang isap okok tu, satu kotak berapa ringgit? 17. Bayarlah 21. Ni bayar RM7. Rokok pun 2 kotak sehari. Ini RM7 setahun. Bagi dengan 12 lebih kurang 60 sen sebulan. Betul je? Lebih kurang 60 sen. Ambil yang RM7. Maaf orang yang isap rokok janganlah marah. Awak nak isap rokok isap je. Tapi bayar RM21. Faham? Faham tak? Alamak. Potonglah buang sikit rokok tu. Aduh, penat betul lah. Maaf saya cakap.
Pergi bazar hari-hari RM50 tak habis tu. RM50 hari-hari. Martabak lah, mihun lah, mi kari lah, gedebak-gedebuk, RM50. Bila jumpa je, Imam, RM7 macam mana? Alamak, bayar pita RM7. Steady lah. Boleh tahan Wahai bapa-bapa. Sebab itu tuan-tuan, fitrah ini, dia adalah wajib atas individu yang berkemampuan. Makan suami, wajib membayar kepada diri dia. Kalau isteri bekerja, bayar untuk diri dia. Anak dah bekerja, bayar untuk diri dia. Anak kalau bayar kepada ibu bapa yang berkemampuan, tidak sah. Kecuali dengan izin. Faham anak nak bayarkan abah. Boleh dengan syarat beritahu ke abah. Beritahu ke abah. Minta izin. Abah, saya nak bayarkan abah. Abah tak bayar. Bayar. Minta kebenaran. Tak boleh senyap-senyap. Kalau senyap-senyap, tak sah bapak punya. Tak sah Ni kena faham ni. Ni kena faham Kalau kita nak bayarkan yang lain, kita kena minta kebenaran. Kalau anak kita nak bayarkan anak kita dah kerja, dia ada kemampuan. Kita tak boleh bayarkan dia. Walaupun kita ada lebih. Kecuali kita minta kebenaran kat dia. Ini kena faham ni. Jadi kalau anak-anak yang nak bayarkan kita, dia senyap-senyap bayar, maknanya lepas untuk dia, tetapi tak lepas untuk orang yang dibayar tanpa maklumat, tanpa kebenaran. Faham? Boleh faham tak? Dah confuse dah. Saya, sebab fitrah bukan nafkah. Nafkah ni mengikut tanggungan. Dia kata sekiranya ada lebih, bayarkan kepada isteri. Sekiranya ada lebih, bayarkan kepada anak yang tidak berkemampuan. Tapi kalau anak tu dah bekerja, dah ada pendapatan, tak kira sikit pun, lepas untuk dibayar RM7, lepas untuk dia. Sebab apa? Fitrah adalah bayaran individu. Sekiranya kita nak bayarkan orang lain, ataupun di bawah tanggungan kita, dengan syarat mereka di bawah tanggungan kita dan kita biaya dia. Macam anak-anak yang tak bekerja tu, memang kita kena bayarkan lah. Sebab dia tak ada pendapatan. Dia tak ada kecukupan. Faham tak? Bayar. Itu. Jadi, kalau anak bayarkan, tanya, Long, kau dah bayar fitrah? Dah, dengan abah-abah punya. Jangan kita kata, lega tak bayar-bayar. Tak, kita kena bayar sebab dia tak minta kebenaran dengan kita. Boleh Boleh faham Kadang-kadang ada anak, dia rajin, dia senyap-senyap, tak beritahu kat kita. Kita bayar. Kita kena bayar sendiri. Jangan dia dah bayar, lepas tidak. Dia bukan zakat, zakat lain. Dia fitrah adalah bayaran individu. Bayar adalah zakat badan yang perlu dibayar oleh orang yang berkemampuan. Kecuali saya tak bekerja, tak ada pendapatan, anak yang tanggung saya duduk dengan anak, maka saya tak ada apa-apa, saya gonjeng, kosong. Anak bayarkan. Yes, itu boleh. Tapi kalau kita ada pencen, kita ada pendapatan, kita ada rumah sewa, kita orang lain bayar, itu tak tepat. Boleh tak? Boleh faham itu bayar. Jadi kita bayar. Yang itu lain. Sedekah lain, itu cerita lain. Baik. Dan yang keempat, tuan-tuan, kata Nabi SAW, iaitu as-sawmu syahrul Ramadan. Iaitu perbanyakkan kita berpuasa pada bulan Ramadan. Dan kita Alhamdulillah kita dapat berpuasa dengan sempurna pada bulan Ramadan. Jadikanlah puasa kita itu sebagai perisai. As-sawmul junnah. Fa iza kana yaumu sawmul ahadikum fala yarfus wala yafsuq wala yajhal. Fa inni mra'u syatamahu au qatalahu falyaqul inni shaim.
Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata puasa itu adalah perisai. Fa iza kana yaumun saumul ahadukum, sekiranya dengan berpuasa pada ketika itu, fala yarfus, jangan kamu bercakap perkara yang sia-sia, kotor, sia-sia, nista, dusta, umpat, fitnah, ataupun perkara-perkara perkataan yang keji. Kemudian dia kata wala yafsuk, jangan kamu melakukan kejahatan, maksiat, perkara-perkara yang dilarang. Jangan. Ramai orang yang buat perkara yang sia-sia, lara, perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah SWT. Antaranya melewatkan sembahyang maghrib. Itu perkara yang dilarang, tapi ramai yang buat. Jangan kita buat. Bulan-bulan puasa ni jangan buat. Makan sekadar makan. Jangan sibuk tang makan sehingga terlengah ataupun terlewat sembahyang. Saya dah ajar yang lepas banyak kali. Buka lebih kurang, lepas tu sembahyang. Lepas sembahyang baru kita makan. Bukan makan dulu. Makan sampai tu jadi ulau tu. Ulau melengkau orang kata kan. Kemudian wala yajhal. Ini Nabi kata ni, jangan kamu buat perkara-perkara yang seperti orang tak ada akal, jahil. Ini ramai orang kita kasi. Saya pun tak faham. Saya pening sampai sekarang. Macam mana nak menyelesaikan solusi Ramadan raya dengan mercun? Saya pening. Kadang-kadang kita tengah tarawih kedebung. Mana datang saya pun tak tahu. Tak tahulah kalau ada hadis kata siapa yang membakar mercun sekali akan dapat pahala 10,000 kali. Kalau ada, memang saya beli mercun tu ke anak-anak saya. Kadang kita tengah sembahyang maghrib, kedebung, terkejut bang. Jatuh untung itu. Apa perasaan dia saya pun tak tahu. Gembira benar dia bila menggegaukan dunia ni. Jadi tuan-tuan, tolong ingatkanlah anak cucu kita je. Oh je, kod haji jual. Allah, kalau haji jual lagi teruk benar lah. Astaghfirullahaladzim. Kok ada stok kat rumah? Allah. Amalan mana datang ni saya pun tak tahu lah. Itu yang kata-kata orang dalam satu artikel saya gelak. Saya kata, you Cina dia kata, hari raya tak pernah putus tangan tu. Tak pernah pecah tangan. Cina dia kata apa? Kita bakar mercun halau hantu. Halau hantu. Tapi you main mercun macam hantu. Saya betul juga dia punya bahasa tu kan. Yalah dia ada tradisi dia. Dia main mercun tu ada tradisi dia. Kita tak tahu tradisi mana, kita tak tahu. Melayu memang ada main mercun je. Zaman-zaman dulu. Haji? Oh Ji? Ji? Meriam? Memang ada. Memang tradisi Melayu Mana datang usul asal meriam? Meriam tanah lah, meriam tin lah, meriam kebaik lah tu. Mana asal usul? Memang tradisi memang kena. Bila Ramadan memang kena buat ya ke? Kena semak balik lah. Sebab saya tak tahu punca tu. Kalau tuan-tuan ada, tolong bagi kat kita. Kita boleh kongsi kan. Kalau takut saya silap. Ada ke? Tak ada. Wala ya jahat. Nabi kata jangan buat benda-benda pelik. Benda-benda yang tak ada dalam syariat. Benda-benda yang tak disuruh dalam agama. Bayang tuan-tuan ada satu kisah saya ni. Dia terawih ni. Kesian Mak Haji tu. Mak Haji tu. Terawih. Meletup. Berdebung. Orang tengah berdiri. Dia terus sujud. Terus sujud. Dia pun Allah. Batal dia. Kesian dia. Dia terawih. Yang main tu tak terawih. Faham? Tak tahulah kalau dia sambil terawih dia nyucur ke debung gitu.
Subhanallah. Jadi tuan-tuan, tolong ingatkanlah anak cucu kita je Seronok tak ada seronoknya, mengambil duit je. Bayar RM7 juga fitrah, kau asam betul. Beri mercon bunga api tu sampai 300. Bunga api Merdeka tu, gerbang-gerbung depan tu. Bayar fitrah RM7. Ni mula saya nak tinggi suara ni. Pasal apa? Bila nak bagi faham ni? Buang habis duit, buang-buang sia-sia perkara yang tak ada faedah, berhabis duit. Perkara yang agama suruh, tak diusahakan. Siapa yang beli Merdeka, bayar 21. Siapa yang beli bunga api Merdeka, bayar RM21 fitrah. Faham? Siapa yang tak bayar bunga api, tak main bunga api, RM7. Ini sajalah saya geram lah. Kadang saya pun tak faham. Ganggu tuan-tuan. Dia seronok orang lain, dia seronok seorang tapi 10 orang tak seronok. Tuan-tuan seronok ke dengar bunyi mercun? Seronok? Seronok? Memang tuan jual. Allahu Akbar kabira. Subhanallah. Wala ya jahar. Nabi kata jangan buat perkara yang jahil. Orang jahil-jahilian ni buanglah. Jangan buat amalan-amalan yang membazir. Amalan-amalan yang ditentang oleh agama. Yang datang murka Allah Ta'ala. Tolong. Ramadan tuan-tuan. Betulkan persepsi kita. Jadikan orang yang Allah Ta'ala supaya kita termasuk galang golongan yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala akan api neraka di kita dan ahli keluarga kita. Kalau kita mainkan peranan ni tuan-tuan semua, Masya Allah tuan-tuan. Kita menghayati hadis Nabi SAW ini tuan-tuan. Saya tak jumpa lagi hadis main mercun dapat pahala lah. Aja Kau Haji tolong cucu. Main, kau jangan main. Cucu main. Ni atuk tolong cucukan. Rupanya atuk Gian dulu tak dapat main. Jangan tuan-tuan. Tak payahlah tuan-tuan. Kita tak payahlah. Tak adanya berdosa kita tak bakar mercun. Malah silap-silap kita main mercun, kita berdosa. Sebab orang menyumpah. Orang marah. Berapa kerat je orang suka? Yang suka tukang jual lah suka. Tuan-tuan suka ke? Kadang-kadang kita tengah sembahyang, sini dah bunyi tak je? Tengok. Tarawih bunyi tak ada? Sini baguslah, anak-anak semua beriman lah. Alhamdulillah. Sebab itu dia kata tuan-tuan, kita kena jaga tuan-tuan. Tata susila kita sebagai orang yang berpuasa. Janganlah jadi puasa macam yang lepas-lepas. Lara banyak. Tuan-tuan kita dah 17 hari, kita ada lebih kurang 13 ke 12 hari lagi untuk kita menghabiskan Ramadan. Gunakanlah kesempatan Ramadan yang diberikan oleh Ta'ala ini sebaik mungkin agar kita termasuk orang yang beruntung yang selepas Ramadan itu kita dibebaskan oleh Allah Ta'ala akan api neraka dan Allah menjauhkan kita dari api neraka. Dalam hadis Nabi SAW muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim. Setiap kali orang yang berpuasa, sehari mereka berpuasa, Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Satu hari kita berpuasa dengan iman, dengan keikhlasan, mengharap balasan Allah Ta'ala. Allah akan menjauhkan orang yang berpuasa dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kita dah menjalani lebih kurang 16 hari berpuasa. Hari ini masuk yang ke-17. 17 kali 7 sudah hampir berapa? 14, 21. Lebih kurang lah lebih kurang dah. Berapa jauh kita daripada api neraka. Jadi kalau kita membiarkan diri kita untuk mendekatkan diri dengan neraka adalah satu kerugian yang amat besar. Maka carilah peluang supaya kita dibebaskan, dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Jadi sekadar itulah untuk pagi ini perkongsian yang dapat saya berikan. Moga-moga yang memberi manfaat kepada kita agar kita muhasabah, dapat kita perbaiki mutu ibadah puasa kita sebelum kita menutup tirai bulan Ramadan yang mulia ini
supaya kita beroleh keberuntungan di atas pengurniaan anugerah Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, insyaAllah. Jadi kesempatan ini saya mohon berbanyak-banyak kemaafan sekiranya ada kesilapan, ketelanjuran, perkataan, tingkah laku saya sengaja atau tidak. Saya mohon berbanyak-banyak kemaafan bagi diri saya dan juga ahli keluarga saya. InsyaAllah, moga-moga Ramadan kita Ramadan yang terbaik yang menyebabkan kita dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari api neraka. InsyaAllah. Jumpa lagi. Selamat beribadah, selamat beramal, selamat meneruskan ibadah puasa dengan sempurna. Moga-moga kita beroleh kejayaan yang dicita-citakan. Aku liqali hadza, nastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma ahilla alaina bil amani wal iman was salamata wal islam wa tuqarrib liman tuhibbu wa tarda ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Allahumma arzuqna lailatul qadr fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma a'ti riqabana wa riqa abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li masyaikhina minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhir dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.